Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya Afzal Zaman bersama rakan tugas Naila Huda. Kami dalam Buletin Awni Khas ini akan bawakan kepada anda mengenai perkembangan politik tanah air. Kita di Astro Awani akan sentiasa bawakan perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam krisis politik yang dah selesai ataupun belum. Kita masih lagi belum dapat muktamadkan perkara itu, dan selagi perkara itu masih lagi menjadi perbincangan dan juga topik-topik hangat yang diperkatakan oleh anda serta dengan Barisan Kepimpinan Negara. Selagi itulah kami di Astro Awani akan terus bersiaran memastikan anda mendapat informasi terkini berkenaan negara kita ini. Untuk itu kita nak bincangkan lebih lanjut. Kita ada tetamu istimewa yang hari ini sudi berkongsi dan juga mengorbankan hari Ahad hujung minggunya bersama dengan kami di Astro Awani ini. Siapa Nela? Kita ada Dr. Al-Azhari Siddiq Kamundri, penganalisis politik kerajaan bersama kami di studio. Terima kasih Doktor bersama kami untuk mengupaskan terutamanya mengenai apa bentuk kabinet baharu ini. Kita nak tahu pengagihan dari sudut parti, pengagihan dari sudut kaum juga, dari sudut gender. Itu semua faktor-faktor yang sangat penting. Pandangan Doktor sendiri pembentukan kabinet baharu bagaimana? Baik. Terima kasih Naila dan Hafiz. Hari itu kita bercakap tentang politik, tentang patriotik tempoh hari. Satu elemen yang penting dalam pembentukan negara Malaysia. Pada pagi ini kita akan bercakap tentang Kabinet Perikatan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Satu perkara yang jelas berlaku di negara kita baru-baru ini apabila kemelut politik nasional selama seminggu pada 24 hari bulan itu telah berjaya diatasi oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, maka seterusnya ialah rakyat mahu lihat apakah bentuk kabinet yang akan dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam hal ini ia agak menarik kerana pada pandangan saya, daripada aspek politik dan kerajaan, Tan Sri Muhyiddin berada dalam keadaan yang selesa. Maksud selesa ialah yang pertama, dari segi politik, presiden-presiden parti yang utama seperti Presiden PAS Haji Hadi Awang menyatakan beliau serahkan sepenuh kepada Tan Sri Muhyiddin. Yang kedua, Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, semalam menyebut saya tidak perlu dilantik di dalam kabinet. Ayat dia. Dan yang terkini di Sarawak, Gabungan Bersatu Sarawak menyatakan mereka bersedia untuk berada di dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang menarik juga di Sarawak, Ketua Menteri Datuk Syafiee Apdal menyatakan beliau memberikan kerjasama kepada Kerajaan Perikatan Nasional, walaupun beliau secara rasmi memberi sokongan dalam politik kepada Tun Dr. Mahathir. Ini yang perlu difahami oleh rakyat, bahawa politik is politik, kerajaan is kerajaan. Dia dua entiti yang jauh berbeza. Yang kedua yang saya nak sebut dalam kerajaan, kenapa Tan Sri Muhyiddin selesa? Pada hari ini, walaupun tidak ada menteri-menteri lagi, tetapi kerajaan, agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian berjalan, pentadbiran berjalan dengan sempurna, dengan baik. Penyampaian kepada rakyat di peringkat daerah, di tempat negeri dan persekutuan berjalan dengan baik. Kalau Naila dan Hafiz lihat di sekeliling, hospital, sekolah, universiti, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada tekanan yang kuat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya percaya dengan dua keadaan ini, pada minggu hadapan sudah sampai masanya untuk Tan Sri Muhyiddin untuk mewujudkan menteri-menteri di dalam pasukan beliau, yang mana nama-nama ini akan dibawa ke perkenan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama, kerana isu-isu dalam negara dan luar negara semakin hari semakin banyak. Sangat menarik Doktor sebut kerajaan is kerajaan, politik is politik. Tapi tidakkah beberapa portfolio kerajaan itu, polisi draft yang dikemukakan
berdasarkan konsensus dan ideologi parti dan politik juga. Contohnya beberapa portfolio kita lihat sering dipolitikkan, portfolio Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Tidakkah itu juga bergantung kepada pembentukan kabinet, pembentukan ideologi atau konsensus kepada Perikatan Nasional yang kita tidak lihat lagi apa konsensus di sebalik itu lagi. Jadi bagaimana doktor boleh membezakan kedua-dua perkara itu manakala kita lihat sering kali polisi ataupun usaha-usaha inisiatif yang digerakkan kerajaan itu juga sering dipolitikkan? Ya, itu soalan yang sangat baik. Sebab itulah kita apabila membincangkan dalam elemen entiti politik, orang-orang politik dia boleh menyenaraikan, ya, Presiden Parti boleh menyenaraikan nama-nama yang banyak kepada Perdana Menteri, cadangan-cadangan nama. Dan di dalam politik juga ada pelbagai kemelut. Ada keluar masuk, lompat sana, lompat sini, keluar petang, masuk pagi. Dan itu adalah perkara-perkara yang berlaku di dalam politik yang kita tidak boleh halang. Tetapi apabila politik ini telah digabungkan menjadi sebuah kerajaan, contoh Kerajaan Perikatan Nasional, maka hal-hal politik tadi, kepentingan-kepentingan peribadi tadi, kepentingan-kepentingan politik itu menjadi secondary, menjadi perkara kedua. Yang mana yang menjadi perkara utama ialah national interest. Kepentingan negara, nation. This is the process of nation building is very important. Ya. Minta maaf. Apabila kita meletakkan kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan politik, peribadi, jawatan dan sebagainya, maka rakyat akan lebih cinta, sayang pada kerajaan ini dan negara ini. Jadi saya daripada awal melihat bahawa kematangan politik telah berlaku di negara kita pada kemelut politik ini. Bukan sahaja kematangan itu di pihak Perikatan Nasional. Kematangan itu juga berlaku di dalam Pakatan Harapan. Kita lihat apabila berlaku perubahan kepimpinan dalam kemelut ini, salah seorang pemimpin DAP menyatakan, baik, kita akan jumpa di Parlimen. Because dalam politik tadi, ada banyak angka. Hari ini 114, besok 123, kemudian 130. Masing-masing pemimpin politik menyatakan mereka punya angka. Tapi rakyat pun tidak tahu mana angka yang sebenar-benarnya. Bagi saya, angka yang sebenarnya ada pada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita beruntung kerana raja kita telah menjalankan tanggungjawab peranan dengan begitu baik. Dalam menyelesaikan kemelut nasional ini, memanggil satu demi satu. Untuk memastikan supaya Seri Paduka Baginda mendapat angka yang sebenarnya, bukan angka politik. Kalau dalam media grup WhatsApp itu angka yang dikeluarkan oleh parti-parti politik. Benar atau tidak, kita tidak tahu. Jadi sebab itulah apabila Kerajaan Perikatan Nasional ini dibentuk, maka semua pihak, Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional, mereka menunjukkan kematangan. Yang saya katakan tadi, DAP pun kata kita jumpa di Parlimen jika ada isu angka. Kemudian kita lihat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Wan Azizah. Semalam pun berita yang mereka bawa ialah supaya rakyat berhati-hati dengan COVID-19. Kemudian yang amat berhormat Perdana Menteri, hari pertama yang kementerian yang pertama dijumpa ialah Kementerian Kesihatan untuk melihat perkembangan apa lagi yang perlu dibuat untuk menjadikan negara ini selamat daripada COVID-19. Seri Paduka pun fokus kepada COVID-19. Doktor, saya nak bertanyakan kepada doktor, sangat menarik apabila doktor katakan bermain dengan nombor sekarang ni, pemimpin politik kita. Tapi saya nak tanya, adakah sama ada akuan bersumpah? Pada awalnya rakyat tak tahu pun katanya ada akuan bersumpah dan sebagainya. Perkara itu hanya diberitahu apabila pemimpin-pemimpin katakan ada akuan bersumpah, mereka telah pun mendapat nombor-nombornya. Ada yang cakap dah dapat lebih daripada majoriti mudah 112. Tapi sejauh mana akuan bersumpah itu kita boleh jadikan sebagai sesuatu perkara yang membolehkan sesebuah gabungan itu mendapat semula tampuk pemerintahan kerajaan itu. Jadi akuan bersumpah itu akan ke mana selepasnya? Adakah ia boleh dibawa ke Parlimen ataupun sebenarnya yang di-Pertuan Agong, siapa yang pergi, ahli parlimen yang pergi kepadanya, dia akan bawa nombor-nombor itu pergi kepada Parlimen. Yang mana satu yang akan dipakai sebenarnya, dan sejauh mana keberkesanan akuan bersumpah itu di dalam kita punya perundangan ni?
akaun bersumpah itu sebenarnya hanya satu mekanisme, untuk membuktikan bahawa sesuatu gabungan itu mempunyai sokongan kepada mereka. Tetapi yang berlaku dalam Kemelut Nasional itu 24 hari bulan tempoh hari, walaupun ada akuan bersumpah, tetapi pada masa yang sama, dalam masa yang singkat berlaku juga lompat sana, lompat sini, berubah. Maka dalam hal ini saya percaya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah melihat semua perkara ini. Tidak juga menolak pengakuan sumpah dan ya, saya percaya isu akuan sumpah ini apabila masuk di parlimen nanti ia tidak akan berlaku kerana di dalam parlimen ada proses lain. Ada proses dalam parlimen Dewan Rakyat yang membolehkan rakyat sendiri akan melihat. Kalau sebelum ini rakyat tak dapat melihat angka-angka itu kerana angka-angka itu dilihat oleh yang sebenar dilihat oleh yang di-Pertuan Agong. Tetapi apabila parlimen bersidang, rakyat akan dapat melihat manakah satu gabungan politik ini yang mendapat majoriti yang sebenarnya. Dalam hal ini, ya, Nalia, untuk membentuk sebuah kerajaan yang kuat, negara yang kuat dari segi politik, ekonomi dan sosial, kita perlukan kerajaan 2/3. Rakyat perlukan kerajaan 2/3. Dengan adanya kekuatan kerajaan 2/3 ini, maka tidak akan timbul lagi isu-isu kemelut politik, lompat sana, lompat sini, berubah hari ini, petang berubah. Kerana ini rakyat memerlukan benda lain yang lebih penting, yang perlu diselesaikan seperti kos hidup yang lebih tinggi, pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ni, dia ada yang nyatakan macam doktor kata Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam keadaan selesa. Tetapi dalam masa yang sama ada juga penalisis politik cakap dia sebenarnya dia sekarang ni beliau sekarang ni berada dalam keadaan yang sangat mencabar, stres lah, sebab dia kena seimbangkan antara satunya kuasa parti politik dalam barisan kabinetnya, ada parti-parti yang berdominasi dan sebagainya. Kita nak lihat itu. Kemudian dari segi kaumnya, dari segi jantinanya di dalam barisan kabinet, keyakinan rakyat itu sendiri, itu juga antara cabaran yang terbesar. Legitimasi keyakinan itu sering dipersoalkan orang ramai. Kita lihat hari pertama pun beliau mengangkat sumpah sudah ada protes. Jadi itu antara cabaran menghadapi juga satu gabungan Pakatan Harapan yang kuat, barisan pembangkang yang kuat, mempunyai pemimpin-pemimpin yang boleh dikatakan pengalaman 2 tahun dalam barisan menteri-menteri sudah pasti, dasar-dasar dan juga polisi mereka sekarang ini sudah barisan pembangkang sekarang ini dah tahu sedikit sebanyak dalam dan juga luarnya bagaimana dasar itu boleh dicantas dan sebagainya. Bagaimana cabaran Tan Sri Muhyiddin Yassin? Dalam hal ini kita harus melihat dalam konteks nation building, kenegaraan. Apabila Perdana Menteri telah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka Perdana Menteri dia mempunyai kuasa penuh dalam perlembagaan sebut kuasa prerogatif untuk melantik sesiapa sahaja yang Perdana Menteri fikirkan seseorang itu boleh membantu pasukan beliau untuk membina negara ini. Sama seperti yang saya kata tadi, parti-parti politik boleh berikan seberapa banyak nama, tetapi terpulang pada Perdana Menteri untuk memilih siapa. Sama ada nak memilih orang dalam politik ataupun di luar politik, orang-orang profesional yang mempunyai pengalaman, kebolehan, pengetahuan. Kerana negara kita sekarang ini negara yang sangat mencabar. Kita ada rakyat di luar bandar dan bandar, mereka sekarang celi IT. Maklumat sekelip mata sampai di tangan mereka. Jadi mana-mana kerajaan yang tidak adil, yang menipu rakyat, yang tidak membantu rakyat, mereka ini akan menjadi masalah kepada kerajaan mereka. Jadi saya fikir Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan pengalaman beliau sebagai menteri besar dahulu dan juga sebagai menteri-menteri sebelum ini di dalam kabinet Tun Dr. Mahathir dahulu, dalam kabinet Datuk Seri Najib dulu, saya percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada pilihan selain daripada memastikan dirinya memilih menteri-menteri yang betul-betul dapat membantu beliau dalam keadaan dikatakan kerajaan Perikatan Nasional ini tidak mempunyai ataupun mempunyai majoriti yang sebegitu. Okey. Baiklah.
Saya menarik perbincangan kita dan ada Ya. banyak lagi yang kita nak kupaskan bersama Dr. Al-Azhari Siddiq Kamudri, tapi kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kita lagi dalam Buletin Auni Khas. Anda bersama saya Afzal Zaman, bersama rakan tugas Nailah Huda. Politik is politik, kerajaan is kerajaan. Itu yang dikatakan oleh Dr. Al-Azhari, tetamu kami pada hari ini. Saya nak tanyakan, kalau kata politik is politik, kerajaan is kerajaan, bagaimana contohnya parti-parti di Sarawak dan juga Sabah mahu ataupun dapat membezakan perkara itu untuk mencari garis tengah, dalam erti kata lain menyokong kerajaan tetapi dalam masa yang sama dari segi politiknya menyokong kepada pemimpin yang lain, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu yang kita dapat lihat reaksi daripada parti-parti politik Sabah dan juga Sarawak, yang mana kedua-duanya mengambil pendirian untuk berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada satu Pakatan Harapan, tapi dalam masa yang sama juga mesra dengan kerajaan yang dibentuk. Jadi bagaimana sebenarnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini berada dalam situasi yang mana? Adakah kita lihat satu kerajaan yang hubungannya ataupun kekuatannya agak rapuh, ataupun sebenarnya itu Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh memanipulasikan perkara-perkara itu untuk memberi kelebihan kepada kerajaan sedia ada supaya boleh menjadi kerajaan majoriti 2/3 seperti yang doktor katakan tadi? Ya, itu satu pandangan soalan yang baik, Encik Hafiz, Naila. Kalau kita lihat sejarah politik negara kita, sebenarnya sejak 2008, keputusan PRU 2008 hingga pada tahun 2018, kita dapati bahawa parti-parti politik di Sabah dan Sarawak memainkan peranan yang utama dalam pembentukan kerajaan-kerajaan persekutuan. Betul. Dalam tempoh 2-3 kali berubah ini. Jadi mana-mana Perdana Menteri tidak boleh menafikan kepentingan kedua-dua negeri ini. Dalam konteks itu, kita perhatikan Sabah dan Sarawak membuat keputusan yang bijak. Dalam konteks Datuk Seri Shafie, beliau memberi sokongan politik kepada Tun Dr. Mahathir atas sebab-sebab tertentu, sebab mereka lama dalam UMNO sebenarnya. Kemudian dalam masa yang sama, Datuk Shafie memberi kerjasama kepada kerajaan. Lihat tak? Politik disokong, kerjasama kepada kerajaan. Dalam bahasa muda, bahasa hariannya itu ialah menyokong, bekerjasama, memberi bantuan bersama-sama, togetherness. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan, friendly. Begitu juga dengan Sarawak. Sarawak lebih nampak ke hadapan apabila mereka bersedia untuk dilantik di dalam kabinet Perikatan Nasional. Jadi saya melihat kedua-dua kerajaan negeri ini meletakkan kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan bagaimana mereka, kebijaksanaan mereka adjustment the political ini kan yang berlaku sama antara dua pihak ini. Ini tidak bukan satu yang pelik, kerana Sabah dan Sarawak sudah berada dalam politik Malaysia sudah 57 tahun. Dan kemelut dan pertelingkahan politik yang berlaku di antara negeri Sabah dengan negeri Sarawak dengan Semenanjung, parti-parti politik ini, mereka dahulu pernah bekerjasama. Mereka pernah duduk lama di dalam kerajaan yang sama. Cuma hari ini mereka berbeza kerana suasana politik telah berubah. Dan dengan pengalaman 57 tahun di dalam politik nasional, dan kita pun dah merdeka 64 tahun, maka saya percaya dengan pengalaman yang panjang ini, Perdana Menteri tahu bagaimana untuk menjadikan kerajaan ini sebagai sebuah kerajaan yang kuat dikala dikatakan angka itu yang tidak seberapa. Dia dua perkara yang berbeza. Kerajaan yang kuat amat penting untuk rakyat. Itu yang diutamakan oleh semua kepimpinan ini. Jadi saya lihat Sarawak dan Sabah tidak akan ketinggalan dalam polisi-polisi baru kerajaan Perikatan Nasional. Adakah ini akan menjadikan Sabah dan juga Sarawak, kalau kata berlaku pilihan raya umum, kalau kata berlaku kemelut politik nanti, kan kita tak tahu lagi, adakah mereka ni akan dijadikan sebagai, boleh dikatakan sebagai kingmaker di masa-masa akan datang ke semua perkara parti-parti politik yang
pergerakan politik yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak akan melihat dan juga memerhati mengambil blok sendiri. Adakah kita akan melihat suasana begitu? Sekiranya kerajaan bertukar lagi, katakanlah sekarang ini ya Perikatan Nasional, kemudian bertukar lagi kerajaan Pakatan Harapan, adakah Sabah dan juga Sarawak akan memainkan peranan seperti mana yang dimainkan ketika ini? Dalam konteks ini, yang paling utama ialah hubungan baik G2G, kerajaan persekutuan dan kepada kerajaan negeri. Kalau ada hubungan yang baik di antara kedua-dua pihak ini, maka pembangunan, bajet, dana yang tergendala sebelum ini boleh diteruskan untuk kepentingan rakyat. Apa guna mempunyai sebuah kerajaan yang 2/3 katakan, ataupun apa guna mempunyai kerajaan yang sementara ini jika kepentingan rakyat tidak dapat dilaksanakan. Kerana pada PRU15 nanti semua kerajaan ini akan kembali semula kepada rakyat. So PRU15 nanti, real fight nanti actually dekat Semenanjung lah, sebab Sabah dan juga Sarawak nanti dia akan relax macam ni tengok. Saya perhatikan Sabah dan Sarawak masih lagi akan kekal menjadi kingmaker dalam pembentukan kerajaan persekutuan nasional. Sebagai kingmaker, kerajaan persekutuan di Putrajaya mesti memberi perhatian yang lebih kepada Sabah dan Sarawak ini. Kalau kita perhatikan sejak dulu sebenarnya, sejak 1963, Sabah dan Sarawak sebenarnya memang tak pernah berpisah dengan kerajaan persekutuan. Hanya pernah berlaku pada zaman PBS dahulu, apabila PBS tiba-tiba keluar daripada gabungan Barisan Nasional pada tahun 1990 yang membawa kemasukan UMNO. Pada ketika itu PBS menghadapi masalah yang besar dalam membangunkan negeri Sabah. Tetapi pengalaman ini telah diambil baik oleh Datuk Seri Shafie. Sebab itu tadi kita tengok dari segi politik, Datuk Seri Shafie memberi sokongan kepada Tun atas sebab-sebab beliau, dan pada masa yang sama memberi kerjasama kepada kerajaan persekutuan. Sebab inilah hubungan baik G2G ini sangat penting. Kunci Doktor, G2G. Kerjasama dengan kerajaan itu, semalam kita juga lihat pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Abang Jo sendiri mengesahkan ada dalam kalangan wakil parti itu akan menyertai Kabinet Persekutuan. Jadi ini kita bakal menyaksikan kali pertama ahli Parlimen GPS dilantik menggalas jawatan dalam kabinet itu. Jadi boleh ceritakan apa kita nak jangkakan mungkin sosok ataupun gaya pentadbiran itu apabila adanya ahli parti GPS ini dalam kabinet kita? Di Sarawak, dalam gabungan GPS itu kita lihat ada banyak calon-calon daripada parti mereka yang pernah berpengalaman dalam kerjaan sebelum ini dilantik sebagai menteri di peringkat federal. Saya percaya bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak mempunyai kesukaran untuk memilih mereka yang berpengalaman, berintegriti, berkebolehan di negeri Sarawak. Cuma di Sabah ni mungkin pilihan itu menjadi semakin kecil kerana UMNO pun hanya tinggal Datuk Bung Mokhtar, kemudian ada Datuk Jeffrey Kitingan. Jadi pilihan itu tak banyak, mungkin kena lantikan di luar politik. Itu terpulang kepada kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri. Satu perkara yang kita ingat, tidak ada satu parti politik pun, individu di luar sana yang boleh memaksa Perdana Menteri untuk memilih calon mereka. Mereka boleh menyenaraikan siapa banyak, tetapi hak utama, hak mutlak, regulatif itu terletak di tangan Perdana Menteri. Orang lain tak boleh paksa. Macam mana kalau tadi Nailah cakap perkara yang sama mengenai satu parti itu yang tidak pernah mempunyai pengalaman di peringkat federal. Kalau kita tengok Perikatan Nasional sekarang dah ada PAS. Jadi macam mana PAS boleh mengadaptasikan pengalaman memerintah kerajaan negeri dibawa kepada persekutuan itu? Macam mana kita boleh lihat reaksi-reaksi, dan adakah pemimpin-pemimpin PAS yang dimasukkan ke dalam jawatan menteri ataupun timbalan menteri kabinet, adakah mereka ini boleh melaksanakan tugas dengan seperti mana yang perlu ia laksanakan, dan kepercayaan rakyat kepada mereka apabila jawatan disandang oleh parti kerana tersebut? berbeza keperluan di tahap persekutuan, berbeza dengan keperluan di tahap negeri itu, terutamanya negeri Kelantan. Soalan yang baik adalah ni Hafizi. Tapi kita kena lihat daripada aspek gambaran yang luas, big picture. Pertama, PAS ini bukan parti politik baru. Dia sudah wujud sebelum merdeka lagi. Yang kedua, PAS pernah berada di dalam kerajaan persekutuan 1974.
mereka ada pengalaman, setidak-tidaknya ada pengalaman di peringkat Kementerian Luar Bandar tempoh hari pada tahun 74. Kemudian di peringkat negeri mereka pernah menguasai Kedah, Kelantan, Terengganu. Dan pemimpin-pemimpin PAS yang ada sekarang pun mereka yang dulu tahun 70-an itu yang pernah menjadi persekutuan masih ada lagi. Jadi saya percaya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam parti PAS, apatah lagi PAS pun dah berubah sejak 20-30 tahun yang lalu, di mana ahli-ahli profesional pun dah banyak di dalam parti politik PAS. Doktor-doktor, engineering, banyak. Pilih satu mana sahaja. Nak cari yang integriti, yang berpendidikan, yang berpengetahuan, yang lama dalam politik, apatah yang beragama, semua ada dalam parti PAS. Jadi kita jangan jangan kita melihat ini akan menjadi masalah kepada Perdana Menteri. Dan satu yang terbaik yang ulasan Haji Hadi Awang sehari dua selepas pembentukan Perikatan Nasional. Haji Hadi Awang kata kita jangan melupakan bahawa negara ini negara multiracial. Maknanya dia peka bahawa negara Malaysia ini adalah bukan negara 1% Islam sahaja, Muslim sahaja. Kita ada juga bangsa-bangsa kita, kawan-kawan kita yang lain yang perlu kita layan secara adil dan saksama yang termaktub di dalam perlembagaan kita. Jadi saya rasa PAS melihat semua perkara ini dengan lebih jelas. Jelas, dan Perdana Menteri pun dapat melihat rakyat tidak perlu risau. Kembali kepada rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesilaan, maka negara kita, rakyat kita akan aman dan damai. Itu yang utama. Ya, baik, wajar peringatan itu pun kira dah wrap rumusan untuk perbincangan dan diskusi kita pada 10.30 sehinggalah pukul 11 ini. Banyak lagi perkembangan-perkembangan lain yang kita boleh bawakan kepada anda. Politik ini kita jangan terlepas. Anak muda, anda telah pun diberi peranan, umur 18 sudah pun boleh mengundi dan sebagainya. Ambil tahu mengenai perkembangan politik tanah air supaya kita tidak ketinggalan, dan apabila nak pangkah nanti kita tahu nak pilih pembangkang yang mana. Dan buat pemimpin politik sekalian, jangan salahkan rakyat sekiranya terjadinya lompat dan sebagainya, kerana rakyat itu berhak memilih siapa yang terbaik untuk diri dan juga mereka kemaslahatan kita semuanya. Ya, terima kasih kepada tetamu Dr. Al-Azhari Siddiq Kamunri, banyak berkongsikan pandangan dan juga mengingatkan kepada rukun negara itu yang jadi asas kepada negara kita. Terima kasih menonton bersama saya Nailah Huda. Saya Afzal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai.